Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Nabi SAW dia sebut dalam satu hadis, masalul mu'min alladhi yazkurullah walladhi la yazkurullah kal hayy wal mayyit. Hadis Imam Bukhari. Perbezaan antara orang yang beriman, mereka yang beriman dan berzikir pada Allah, dan beriman tak berzikir pada Allah, bagaikan seorang yang hidup dengan yang telah mati. Orang hidup, dia berzikir pada Allah Ta'ala. Orang mati, tidak berzikir pada Allah Ta'ala. Maka tidak ada apa amalan yang dia akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Berat untuk berzikir. Kadang-kadang saya terfikir juga, bila orang tu, dia payah nak sebut subhanallah payah, Allahu Akbar payah, Masya Allah payah. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, saya banyak saya kongsi dalam Instagram saya, sampai ratusan ribu orang view dan orang kongsi. Ada yang masa di Palu berlaku tsunami tu, orang ambil video, rakam. Bila dia rakam video ni, orang-orang Indonesia ni dia ambil gambar video. Ya Allah, aku di Palu, ya Allah. Tengok, dalam keadaan susah, maka itulah kamu akan berzikir pada Allah. Ya Allah, itu zikir. Kamu ingat pada Allah, tu masuk zikir. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah keluar, Masya Allah keluar, Astaghfirullah pun keluar. Macam-macam video viral, semua nak menunjukkan bahawa ketika kamu susah, masa itulah kamu akan ingat pada Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat Allah sebelum susah. Sekarang ni belajar untuk ingat pada Allah. Kita jatuh, tuan-tuan, kadang-kadang kita payah nak sebut, terjatuh je, jatuh, terpelak kaki tu terseliuh, Allahu Akbar, sakit. Jarang dia panggil nama suami dia, Abdul, Pok Mak. Panggil Pok Mak mana ada bang? Pok Mak tu tukang urut. Dia takkan panggil nama suami, takkan panggil nama isteri, mana ada. Tetap dia akan panggil nama Allah Azza wa Jalla. Tengok, itu hebatnya bila Allah bagi uji kita dengan kesakitan. La haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, kenapa hati menjadi keras? At-tafriq fil fara'id. Jadi berat untuk buat benda-benda yang wajib ataupun benda yang telah difardukan ke atas kamu. Ada orang nak bayar zakat, payah bayar zakat. Padahal zakat itu bukan untuk kamu, untuk orang fakir miskin. Dan zakat itu bukan untuk, maknanya untuk orang fakir miskin semata-mata. Dia akan datang di akhirat syafaat. Selalu orang tak nampak syafaat tu. Dia tak nampak benda yang akan bawa dia ke syurga Allah Azza wa Jalla. Saya, tuan-tuan dan puan, saya kadang-kadang saya suka berkawan dengan orang-orang macam penggali kubur. Saya orang Selangor, tapi kahwin dengan orang Kelantan. Jadi macam mana tu? Kelantan lah juga, tapi Selangor lah. Duduk pun Selangor, lahir Selangor. Bila kawan dengan balik Kelantan, jadi tukang-tukang orang-orang buat apa, yang gali kubur ni, saya suka pergi tanya. Orang Kelantan ni peramah. Pocik, jadi bila boleh kahwin orang Kelantan ni, boleh cakap Kelantan lah kan. Pocik, mana kita gali kubur ni, mana banyak tak jumpa orang pelik-pelik. Allah Ustaz, saya kan dah 20 tahun lebih, makna 20 tahun lebih menjadi penggali kubur. Dia kata, Ustaz, apa hak Nabi sebut, hak saya dengar dekat Ustaz wayak dalam masjid tu, yang Ustaz bagi tahu dalam masjid, yang Ustaz cerita dalam kuliah-kuliah maghrib, kuliah subuh tu, yang tentang azab kubur tu, semua saya dah tengok. Nak kata ular, ada, saya jumpa dah ular. Nak kata kala jengking saya jumpa dah. Masa nak masuk jenazah, saya dah ukur, saya 20 tahun lebih Ustaz, nak masuk 30 tahun, gali kubur dia tugas saya. Dekat dia panggil kubur apa dekat Kelantan, dekat PCB, paling besar tu kubur tu. Kubur paling besar lah tuan-tuan, besar sungguh kubur tu. Tuan-tuan, dia kata, Ustaz, saya gali kubur dekat 30 tahun. Bayangkan Ustaz, saya ni kalau tengok jenazah saya ukur, saya pergi gali, selalunya jarang tak cukup tanah. Bila kita gali, nak jenazah sampai nak masuk tak boleh, sebab jenazah jadi panjang pula dah. Macam-macam tuan-tuan cerita pokok dia. Tapi nak bagi tahu, itu yang Allah kata, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang pakar kalau kamu tak tahu. Saya tak pernah gali kubur. Saya pegang pen baca buku boleh lah, baca kitab.
Tapi tuan-tuan, yang tahu pengalaman orang yang mandikan jenazah, orang yang gali kubur, orang yang jaga kubur, tuan-tuan, macam-macam. Hantu tu so kira lah, memang jumpa selalu dia kata. Tapi hantu dia tak takut. Tapi yang dia takut ni, yang Allah tunjuk ni, azab-azab. Macam-macam dia kata ustaz. Ada yang kita masa kita masukkan dalam jenazah, wangi, ya Allah ustaz. Tak tahu siapa yang pakai minyak wangi. Saya ni tahu jenazah punya minyak wangi, dia ada bau dia. Kita boleh bayangkan bau jenazah kan? Minyak wangi, dia pakai minyak wangi apa? Mis, bukan mis. Dia pakai apa benda tu? Apa? Kasturi ya? Saya tak ingat bahasa Melayu. Haji, ingat Haji? Apa saya pun tak ingat. Tapi bau tu kalau bau tu memang kita, ini bau mayat. Selalunya gitu. Dia bau kapur, dia campur gitu. Ustaz, saya tahu ustaz bau jenazah. Ini bau wangi betul ustaz. Wangi yang tak ada. Bukan pada jenazah ni kalau ikut kan. Tapi bila kita tanya orang yang bawa turun, bau tak? Bau. Semua pakat bau. Mana datang bau wangian tersebut? Wallahu a'lamu bissawab. Ada yang masih diturun bau najis, bau tai pun ada. Dia kata, ustaz, ya Allah ya Tuhan. Baru ni kita ada program dengan imam muda tahun 2011. Jadi kena uruskan jenazah, tuan-tuan. Jenazah orang yang kena AIDS, HIV, meninggal dunia kat hospital Kuala Lumpur. Jadi sementara nak bayang tengok, nak cerita ni benda, Allah akan tunjuk bila kita menghadapi benda-benda macam ni. Kadang-kadang orang kata ini khurafat. Jangan cakap khurafat, sebab benda ni ada di zaman Nabi. Nabi pun bagi tahu dah benda ni. Kena ingat azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, jauhkan aku daripada azab kubur. Belum lagi mahsyar. Ni kubur baru. Sementara nak sampai mahsyar, kubur dulu. Kalau tak ada amalan-amalan ni tuan-tuan, macam mana nak bahagia kat kubur? Jadi dia kata apa? Kita orang ni kena ada nak buat rakaman Astro Oasis tu, duduk dekat kubur Gombak tu. Apa nama kubur saya tak tahu. Memang kubur teratur elok tuan-tuan. Bawah wilayah Persekutuan. Sepatutnya jenazah-jenazah yang tak dituntut ni, yang kena HIV positif ni, imam-imam muda ni kena mandikan semua. Dia kena pakai apa? Alat tak boleh nak putus, tak boleh nak pecah tuan-tuan, sebab dia kena pakai plastik. Kalau pecah takut kena kat kulit yang luka ni, dia berjangkit HIV tu. Jadi memang amat-amat terjaga pakaian ni. Kita orang pun kena pakai, yang bagi markah ni pun kena pakai, takut merecik. Jadi jenazah daripada hospital sampai ke kubur sepatutnya pukul 7, pukul 8 pagi dah sampai. Sebab jenazah dalam keadaan beku daripada peti sejuk. So kita mandi tu dia panas tak ada masalah lah. Nak jadikan cerita, pukul 8 patut dah sampai, tak sampai. Penggali kubur semua dah ada ni. Situ pun saya dapat ilmu lagi. Geng penggali kubur wilayah Persekutuan pula cerita kat saya. Macam-macam kita orang ada. Saya suka korek cerita ni. Tapi nak kata, dia kata, ustaz, ada yang saya gali kubur dekat satu, sekarang jadi highway lah. Saya tak ingat highway mana, tapi dah jadi highway. Kubur tu kami ditugaskan gali-gali balik kubur, angkat, pindah ke tempat lain. Dia kata, ustaz, dalam banyak-banyak kubur itu, ada kubur yang kita gali, ustaz, tubuhnya masih utuh elok. Yang hancur hanya dia punya kain kapan. Kami terpaksa balut balik. Bila tanya, siapakah dia? Imam sebuah surau dekat Kuala Lumpur. Tuan-tuan, siapa nak tahu? Tengok, Allah Ta'ala Maha kaya. Allah Ta'ala ada juga yang dia gali, jumpa benda pelik-pelik pun ada. Tapi bukan mengaitkan jenazah, tapi nak bagi itulah realiti bila kita mati. Tunggu jenazah tak sampai-sampai. Bila telefon hospital, dia kata ambulans tak hidup pula dah. Dah lah, mayat tu dah keluar daripada bilik sejuk, dah masuk ambulans, tak boleh hidup. Sedangkan ambulans 3 baru lagi. Dah tunggu pula, ambil, tukar ambulans baru, dapat ambulans buruk sikit, aircon tak berapa kuat. Sampai pukul 10 pagi tuan-tuan, matahari dah terik dekat tengah-tengah panas tu. Bau, dia buka pintu, bau yang amat, ya Allah ya Rabbi. Tengok, masa mandi jenazah, kita tengok tulang dia tuan-tuan, tulang dan daging ya. Kita kapan apa semua lengkap, angkat berat Tuhan tahu. Padahal tulangan daging, saya angkat kawan saya meninggal dunia, badan dia daripada saya ni 3 kali ganda. Kami angkat berapa orang, tak rasa macam ada jenazah dalam tu. Ada juga yang Allah tunjuk ketika itu. Itu sebabnya tuan-tuan, jangan main-main. Benda-benda yang seperti yang berkaitan dengan syafaat dalam kubur kena beringat. Bila kita tengok benda-benda tu, hati kita akan rasa sedih, hati kita akan rasa lembut. Ya Allah,
Begini rupanya bila orang buat maksiat, mati dalam maksiat. Walaupun tulang, beratnya hanya Allah saja yang tahu. Tidak ada ahli keluarga yang datang nak tuntut tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Hidup mereka dengan penuh maksiat. Mati dalam HIV positif, ada dadah dan macam-macam lagi tuan-tuan. Sampai keluarga tak mau tuntut.